Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insya-Allah nak ambil masa 10 minit lah. 10 minit. So, kalau overrun boleh tolong bagi tahu lah. Bersama kita saling ingat memperingati yang mana kita membaca Al-Quran kan. Bulan Ramadan kan digalakkan baca Al-Quran kan. Perbincangan yang biasa kita perbincangan setiap hari yang kita bincangkan adalah perbincangan mengikut juzuk serta kaitan antara surah-surah yang Allah susun dalam Al-Quran kan. Alhamdulillah petang tadi kita dah go through juzuk yang ke-11 kan. Juzuk ke-11 yang merangkumi surah At-Taubah dan juga surah Yunus kan. Kita recap sikit lah. Dalam surah At-Taubah ni bagaimana Allah mengetuk kan. Allah mengetuk, Allah mengecam, Allah mengancam orang-orang munafik yang enggan berjuang pada jalan Allah. Sedangkan mereka dah tahu kewajipan untuk menjadi khalifahan, kewajipan untuk berjuang pada jalan Allah. Tapi mereka enggan berjuang, bahkan mereka berjuang sambil lewa dan mereka mereka alasan padahal mereka tak nak pergi berjuang pun kan. Lalu surah At-Taubah ni Allah turunkan dengan sebagai teguran kepada mereka lah. Jadi bila Allah mengancam mereka dalam surah At-Taubah ni, bukan bermakna Allah tak sayang mereka kan, bukan bermakna Allah menzalimi mereka, bahkan Allah inginkan mereka bertaubat kan. So dalam surah At-Taubah ni banyak kali Allah menyebut tentang perkataan taubat kan. So taubat yang Allah maksudkan adalah Allah inginkan orang-orang munafik pada ketika itu untuk bertaubat. Untuk bertaubat daripada berjuang sambil lewa, berjuang nak tak nak, berjuang dengan banyak alasan kepada betul-betul berjuang. Okey, itu surah At-Taubah. Dan seterusnya surah Yunus kan. Dalam surah Yunus penekanan yang Allah ingin tekankan adalah kepentingan beriman kepada qada dan qadar Allah kan. Sebab apa sahaja yang berlaku atas dunia ni ada hikmah yang Allah telah tentukan kan. Sama ada kita tahu hikmahnya ataupun tidak, seharusnya kita bersangka baik dan yakinlah ada hikmahnya walaupun kita tak tahu kan. Yang mana kita dah tengok kan kisah Nabi Yunus kan. Nabi Yunus dan kaumnya, dan juga Nabi Musa dan Fir'aun kan. Yang mana pengakhiran Fir'aun dan pengakhiran kaum Yunus tu tak sama kan. Fir'aun dan para tenteranya sempat beriman tapi Allah tolak keimanan kan. Manakala kaum Nabi Yunus tu mereka sempat beriman dan Allah terima keimanan mereka kan. Ada pengakhiran yang berbeza kan. Sebab itulah surah ini dinamakan surah Yunus, supaya kita seharusnya mengambil iktibar dengan apa yang ditunjukkan oleh kaum Yunus itu sendiri. Okey, insya-Allah. Okey. Seterusnya juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12 ni merangkumi surah Hud dan juga surah Yusuf kan. InsyaAllah surah Yusuf kita akan sambung besok dalam juzuk yang seterusnya. Sebab sebahagian surah Yusuf masuk juzuk yang ke-13. Hari ini kita akan sentuh juzuk surah Hud lah. Surah Hud kan. Okey. Seperti yang kalau kita tengok kaitan antara surah Yunus dan surah Hud kan. Kalau surah Yunus ni Allah menekankan pentingnya beriman pada qada dan qadar Allah. Maknanya kalau apa-apa yang kita usahakan kita tak dapat kan, sepatutnya kita redha lah. Kita redha kan. Kita tak seharusnya mempertikaikan, apatah lagi kita mengatakan yang Allah itu zalim kan. Macam dalam surah Yunus, ramai antara orang kafir, orang munafik, mereka mengatakan yang Allah itu zalim kan. Bahkan Allah tak menzalimi kita, bahkan kita sendiri yang menzalimi diri sendiri kan. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan apabila apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan kita tak dapat kan. Jadi inilah yang cuba disampaikan dalam surah Hud. Okay. Sebelum tu kita tengok sikit lah latar belakang surah Hud ni. Surah Hud adalah surah Makkiyah, diturun pada zaman Mekah kan. Pada ketika itu tentangan dakwah hebat kan. Tentangan dakwah hebat sehingga kan para sahabat ni umum dah tahu lah, tak perlu ulang balik kan. Ni SPM dah cerita, Fiqh dah cerita, insyaAllah semua tahu lah bagaimana hebatnya tentangan Rasulullah dan para sahabat hadapi kan. Okay. Sampaikan satu tahap tu tahun kesedihan. So apa yang berlaku waktu tahun kesedihan ni? Khadijah meninggal dan Abu Talib kan. Kita tahu yang Abu Talib ni provide perlindungan fizikal, yang mana Khadijah pula provide apa nak cakap spiritual okay. Dia membagi sokongan moral kan, memberi sokongan motivasi. So jadi bila dua-dua perlindungan, dua-dua sumber kekuatan Rasulullah ni dah tak ada kan, so Rasulullah rasa sedih kan. Sebab tu dinamakan tahun kesedihan kan. Okay. Kemudian
Rasulullah waktu tu dakwah dekat Mekah menghadapi tantangan paling hebat kan. Dah tantangan hebat, sokongan tak ada kan. Jadi Rasulullah dengan anak angkat dia. Sebut. Zaid bin Harithah berangkat ke Taif. Berangkat ke Taif kan. Jalan kaki kan? Jalan kaki. Bayangkan berapa jauh jalan kaki kan. Sebab kalau naik unta nanti orang Arab akan tertanya-tanya, dia ingatkan Rasulullah nak melarikan diri kan. Dia jalan kaki. Jalan kaki pergi ke Taif kan. Umum pun rasa semua dah tahu peristiwa kat Taif kan, bagaimana dakwah Rasulullah ditolak bulat-bulat kan. Tolak bulat-bulat. Kemudian dalam dakwah ditolak, lepas tu balik kena baling batu kan. Sampai berdarah-darah kaki Rasulullah kan. Okey. Tu sedikit lah bagaimana dakwah Rasulullah ditentang kan. Bukan saja di Mekah, bahkan di luar Mekah kan. Kalaulah kita menghadapi tentangan sebegitu kan, kalaulah kita tak beriman kepada qada dan qadar Allah kan, katalah Rasulullah sendiri tak beriman kepada qadar Allah, apa yang agaknya Rasulullah lakukan? Putus asa kan? Putus asa. Itu yang pertama. Konsekuen yang kedua, kalaulah kita tak beriman kepada qada dan qadar Allah, bila dakwah tak diterima, kita akan cenderung kepada dakwah secara kekerasan. Contohnya kalau tengok peristiwa Rasulullah masa Rasulullah balik tu, lepas Rasulullah kena baling batu tu, malaikat Jibril datang kan. Malaikat Jibril mengoffer kan, Rasulullah kalau kamu mahu, aku boleh arahkan malaikat penjaga gunung untuk menghempap kota Taif ni dengan gunung. Nampak? Kalau lah Rasulullah tak beriman kepada qada dan qadar Allah, sudah tentu Rasulullah boleh silakan, memang aku nak padam muka diorang kan. Nampak? Dan even kalau lah Rasulullah tak beriman kepada qada dan qadar Allah, Rasulullah akan berpihak kepada musuh kan. Rasulullah boleh balik, Rasulullah give up, tak nak buat dakwah. Rasulullah boleh dapat macam-macam lah. Boleh dapat harta, boleh dapat pangkat, macam-macam lah, jawatan kan, yang telah diofferkan waktu tu kan. Tapi Rasulullah tolak ni semua kan. Rasulullah tak putus asa, Rasulullah tak cenderung kepada kegerasan dan tidak berpihak kepada musuh. Jadi 3 perkara ni lah menjadi tema yang disampaikan dalam surah Hud kan. Allah menurunkan surah ni waktu ketika dakwah paling hebat di Mekah kan. Waktu tu Rasulullah rasa down. So turunlah surah Hud ni sebagai motivasi kepada Rasulullah untuk terus teguh kan. Supaya Rasulullah tak putus asa, supaya Rasulullah tak berdakwah secara kekerasan, dan supaya Rasulullah tak berpihak kepada musuh. Okey, nampak? Jadi inilah tujuan surah Hud diturunkan kan. Nampak? Jadi samalah. Aku yakin kat sini semua dah ada mentaliti, dah ada mindset yang kita adalah khalifah dan kita wajib menjalankan tugas khalifah ni dengan sehabis baik kan. Jadi bila dakwah kita tak diterima kan, tak seharusnya lah kita putus asa kan. Tak seharusnya kita cenderung untuk berdakwah secara kekerasan kan. Kau aku ajar sembahyang, kalau tak nak aku tumbuk kau. Nampak? Tak boleh lah macam tu kan. Sebab apa? Sebab Rasulullah tak buat. Dan even dalam surah Hud cakap jangan berdakwah secara kekerasan kan. Kemudian janganlah kita berpihak kepada musuh kan. Kita tengok orang tu tak sembahyang, tapi dia dah buat full flat kan. Kita sembahyang sunat kan, tapi tak buat full flat pun. Janganlah berpihak kepada dia. Nampak? Kena jelas kan. Kalau macam surah Al-A'raf kita ceritakan, kita kena jelas pegangan kita kan. Kita nak jadi ahli neraka atau jadi ahli syurga kan. Nampak? Okey. Jadi diharapkan semua dapat nampak kaitan antara surah Yunus dan surah Hud kan. Surah Yunus beriman kepada qada dan qadar Allah kan. Kalaulah kita tak beriman, tu 3 benda ni akan berlaku lah. 3 benda ni akan berlaku kan. Seharusnya kita ada mindset dalam kepala kita yang mana 3 perkara ni tak sewajarnya kita lakukan. Kalaulah kita rasa down kan, kita berdakwah, kita ajak orang kepada kebaikan, dakwah kita tak diterima, seharusnya kita baca surah Hud ni, kita rasa motivasi balik. Nampak? Seharusnya macam tu lah. Okay. Dan antara kisah yang disentuh dalam surah Hud adalah kisah Nabi Nuh. Siapa tahu kisah Nabi Nuh? Macam semua tahu kan? Nabi Nuh salah seorang rasul ulul azmi kan. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. 950 tahun ni bukan umur Nabi Nuh 950 tahun ni Nabi Nuh berdakwah. Kalau kita baca surah Nuh sendiri, surah yang belakang sikit, surah yang ke-71 kan. Bagaimana Allah menceritakan waktu Nabi Nuh berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, orang kafir, orang yang tak nak beriman, dia buat apa? Tutup telinga. Kalau kita tak nak dengar benda kan, dia tutup telinga satu jari kan. Dalam Al-Quran dia cerita bukan satu jari, jari-jari sampai 5 jari, kau bayang lah, tak nak dengar kan. Bukan tu saja, Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang enggan beriman pada waktu tu dah tutup jari. Lepas tu Allah cerita tutup muka dengan baju. Bayangkan macam ni. Sini lah. Contoh dia. Sampai macam tu sekali kan. Jadi
kalau kita hari ni kan, kalau kita berdakwah kan, orang reaksi orang tak sampai macam tu kan, dan kita dah putus asa. Nabi Nuh 950 tahun. Tak putus asa kan. Malu lah. Malu dengan Nabi Nuh sendiri kan. Okey. Okey. So kita cakap tadi kan, jangan putus asa kan. Jangan putus asa maknanya terus teguh, terus sabar dengan jalan ni kan. So ni adalah contoh istiqamah kan. Lepas tu ada diceritakan kisah Nabi Syuaib. So Nabi Nuh dan Nabi Syuaib. Semua ni kalau kita tadabbur lagi sampai habis, semua memberi contoh yang mana seorang pendakwah tu bila ditentang hebat tak seharusnya putus asa. Tak seharusnya cenderung untuk berdakwah secara kekerasan. Dan ketiga, seharusnya tidak apa? Boleh satu. Berpihak pada musuh. Ya, betul. So kena ingat benda lain kan. Sama juga kalau kita study kan. Kita study pagi, petang, siang, malam kan. Dah berdoa, dah bertawakal. Kita tak dapat apa yang kita nak kan. Tak seharusnya kita putus asa. Tak seharusnya kita violate unquote. Nampak? Tak seharusnya kita ikut orang yang violate unquote untuk dapat A. Tak seharusnya macam tu lah. Nampak? Okey. Jadi, mengapa dinamakan surah Hud kan? Mengapa disamakan surah Hud? Kita rujuk sikit lah. Surah Hud ni ayat yang ke-54. Surah yang ke-11. Berapa minit lah? 10 minit lah. InsyaAllah menutup last. Okey. Kenapa dinamakan surah Hud adalah kerana kat sini Allah menyertakan dalam surah Hud ni jawapan Nabi Hud kepada kaum dia sewaktu dakwah Nabi Hud ditentang kan. Boleh rujuk surah Hud ayat yang ke-57 kan. Yang mana Nabi Hud cakap apa? Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan menggantikan kamu pada kaum yang lain sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu kan. Jadi itulah. Jadi bila Rasulullah rasa down kan. Bila Rasulullah rasa down, Rasulullah sedih, Rasulullah rasa apa? Rasa dakwah yang Rasulullah bawa tu ditentang hebat kan. So Allah turunkan surah Hud ni sebagai motivasi kepada Rasulullah agar Rasulullah terus teguh kan. Rasulullah terus teguh. Dan seharusnya kita sebagai khalifah kan, bila kita rasa down kan, rasa malas nak pergi program ke, rasa malas nak pergi usrah ke, rasa malas nak buat dakwah, rasa malas nak buat tarbiyah, seharusnya bila kita baca surah ni kita rasa motivated balik lah. Okay, insyaAllah. Okay. Firman Allah surah Hud ayat yang ke-112 kan. Okay. Maka tetapkanlah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang bertobat. Janganlah kamu melampaui batas. Yang kedua kita sebut tadi. Jangan berdakwah secara kekerasan kan. Sungguh dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim. Iaitu janganlah kita berpihak pada musuhan. Yang mereka tu adalah janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah kan? Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar kan? Maka tetaplah kita seharusnya tetap di jalan yang kita pegang sekarang kan. Jangan rasa down, jangan rasa putus asa dan seharusnya kita terus teguh. So ini adalah tiga poin yang Allah ingin sampaikan kepada
khalifah-khalifah, juga kepada Rasulullah. Jadi diharapkan khalifah-khalifah kat sini semua dapat mengambil iktibar, dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian, juga waktu study ke, tak kisahlah, apa sajalah. Okey, insya-Allah itu je nak disampaikan. Maaf apabila masa sikit. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberi manfaat. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.